Okey, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali bersama Cikgu Zul. Okey, masih lagi dalam topik 5 ya, air dan larutan. So, hari ini cikgu akan cover subtopik asid dan alkali. Okey, pada video lepas kita dah belajar apa itu larut dan larutan. So, hari ini kita akan tengok apa itu asid dan alkali. So, sekarang cikgu akan beritahu apa itu sifat-sifat asid dan alkali. Okey. Asid alkali. Okey, nilai pH bagi asid adalah bawah 7 dan nilai pH bagi alkali adalah atas daripada 7. Okey, rasa bagi asid adalah masam manakala alkali rasanya pahit. Alright. Sifat mengakis. Okey, asid pekat sangat mengakis, alkali pekat sangat mengakis. So maksudnya asid dan alkali mempunyai sifat yang mengakis. Okey, dua-dua walaupun berbezalah. Alright, dia mempunyai sifat mengakis. Alright. Kesan pada kertas litmus lembap. Okey, kesan bagi asid menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Kena ingat, asid akan ubah kertas litmus warna biru kepada warna merah, manakala alkali menukar kertas litmus merah kepada warna biru. So dia kontra lah. Alright, di antara dua ni dia adalah bertentangan. Alright. Kesan ke atas logam. Okey, asid kamu akan dengar bila kamu tuang dia pada logam, dia akan bunyi pop. Bunyi kedengaran lah, bunyi pop. Okey, pop. Macam tu. Akan bunyi kedengaran bila tersentuh permukaan logam. Manakala alkali pula, gas berbau tengik akan dibebaskan. Bau yang sungguh tidak menyenangkan hidung kamu lah. Dia bau yang tengik lah kan. Yang tidak sedap untuk dibau. Dia akan dibebaskan. Okey. So, ini untuk pengetahuan kamu. Asid dan alkali hanya menunjuk sifatnya dengan kehadiran air. So, kamu kena faham. Selagi tak ada kewujudan air, so dia tak akan menunjukkan sifatnya. Sifat-sifat ini hanya boleh dilihat bila kewujudnya air. Okey. Penetralan. Okey, tindak balas antara asid dan alkali menghasilkan garam dan air. So kamu kena faham tindak balas kimia antara dua ni, iaitu asid dan alkali, akan menghasilkan garam dan air. Asid tambah alkali sama dengan garam tambah air. So maksudnya garam campur air lah. Dilakukan melalui proses petitratan. Okay. Contoh, natrium hidroksida tambah asid hidroklorin, jadi natrium klorida plus air. Okay. Ini adalah untuk proses dia itulah, untuk uji kaji tu. Okay. Kegunaan sengat lebah yang berasid di neutral dengan larutan beralkali. Maksudnya, kalau kamu kena sengat dengan lebah, kamu boleh gunakan boleh dineutralkan dengan larutan beralkali lah. Maksudnya kalau ada alkali tu, kamu boleh meneutralkan sengatan lebah. Okey. Ubat gigi digunakan untuk meneutralkan asid dalam mulut. Sebab tu kita gosok gigi, sebab mulut kita akan menghasilkan asid. So, dengan gunakan ubat gigi, kita dapat meneutralkan asid yang melampau dekat mulut kamu itu. Okey. So, mana? Tak boleh. Tak apa. Okey. So, kita akan tengoklah kegunaan asid dan alkali. Okey, ini adalah kegunaan dia. Okey. Di tengah-tengah ada neutral. Okey, yang ni ada dia punya peta. Kamu akan tengok ke tahap dia lah. Okey. So, makin kalau bagi asid, makin ke kiri, makin tinggi. Manakala bagi alkali, makin ke kanan, makin tinggi tahap dia lah. Alright. So, yang agak kurang adalah susu, air bagi alkali, susu bagi asid. Dan yang paling tinggi bagi alkali adalah cecair pencuci ketuhar. Okey, untuk kamu buang karat-karat yang ada dalam ketuhar, so kamu akan gunakan ini, iaitu alkali. Manakala untuk bagi asid, yang paling tinggi adalah asid dalam bateri. Bukan bateri kering nah, bateri kereta dulu-dulu semua itu adalah asid. Okey, asid nitrik untuk membuat baja, asid sitrik untuk membuat garam buah, asid karbonik untuk membuat minuman berkarbonat, amonia untuk membuat baja dan bahan pembersih. Kamu kena ingat, amonia adalah untuk membuat baja dan bahan pembersih. Natrium hidroksida untuk membuat sabun dan bahan pencuci. Okey.
Sumber semula jadi. Okey, yang kamu nampak ni. Okey, sumber air semula jadi. Hujan paling tulen dan paling bersih. Okey. Mata air perigi, bersih dan tulen. Seterusnya adalah laut. Mengandungi garam terlarut. Maksud dalam laut, air laut ni ada garam yang terlarut. Sungai tidak bersih. Okey, tidak bersih sifatnya sebab dia banyak pencemaran. Kolam atau tasik kotor. Okey. So, yang sumber yang mengandungi air bersih tulen adalah hujan, mata air ataupun perigi. Laut pula mengandungi garam yang terlarut. Sungai tidak bersih kerana pelbagai pollution yang berlaku. Kolam dan tasik pun sama. Okey, ini adalah proses untuk penulinan air, iaitu kamu nak bersihkan air itulah. Satunya adalah kaedah penerusan. Kamu boleh tengoklah kat sini kan. Okey, nampak ni. Okey, nampak ni kat sini air di dalam keadaan masih lagi kotor. So dia gunakan kaedah penerusan, iaitu corong turas. Kertas turas ni untuk memastikan hasil turasan lah. Okey, air jernih tetapi masih mengandungi mikroorganisma. Walaupun dia jernih, dia masih lagi mempunyai mikroorganisma yang terkandung dalam air tersebut. Kamu nampak jernih lah. So, kita akan gunakan kaedah pendidihan untuk masak lah. Masih mengandungi zarah terampai tetapi tiada mikroorganisma hidup. Maksudnya ada daki-daki. Kalau kamu perasan kamu masak air, kamu akan nampak bawah tu dedak-dedak. Itu adalah dipanggil sebagai ampaian. Sama ada ampaian tu berada di atas ataupun di bawah. Okey. Pengklorinan. Okey. Air masih mengandungi zarah terampai tapi tiada lagi mikroorganisma. Klorin bersama, kamu letak klorin, dia masih ada ampaian tapi tak ada lagi mikroorganisma. Dan yang terakhir adalah penyulingan. Air bersih tanpa zarah terampai, mikroorganisma dan mineral air bersih tanpa zarah terampai, mikroorganisma dan mineral tidak sesuai untuk diminum. So, penyulingan ni tidak sesuai untuk kita minum lah. Sistem bekalan air, okey, kegunaan air domestik. Okey, biasalah kita akan gunakan air tu domestik tu adalah untuk minuman, memasak, mencuci. Okey, perindustrian pula adalah sebagai ejen penyejuk, untuk ejen penyejuk kepada mesin-mesinnya, sebagai pelarut. Okey, pertanian adalah pengairan, perikanan. Secara terusan, stesen kuasa hidroelektrik. So, yang kamu tengok stesen hidroelektrik tu dia membuatkan air tu supaya terus mengalir, supaya dia punya sistem penjana tu terus bergeraklah. Pengangkutan juga dan rekreasi. Okey, ini adalah proses lah logi rawatan air seperti kamu nampak kat sini. Dia akan masuk dari sinilah, akan masuk untuk saringan. Lepas tu kapur alum, mix, dia akan campur. Okey, campuran kimia, saringan lagi. So kat sini akan masuklah, dia akan masuk proses dia tu. Saringan adalah untuk menyingkirkan objek besar seperti ikan. Okey, kamu kena ingat objek besar seperti ikan. Okey. Pengudaran pula adalah menyingkirkan rasa dan bau busuk dengan melarutkan oksigen daripada udara ke dalam air. Maksud dia untuk memasukkan oksigen lah. Okey, supaya hilangkan bau busuk di dalam air. Penggumpalan pula adalah menggumpalkan zarah kecil dan menyucurkan keasidan air. Maksudnya mengurangkan keasidan air. Iaitu di tempat sinilah. Okey. Dan seterusnya penggenapan. Okey, penggenapan adalah untuk memendapkan zarah terampai di dasar tangki. Penerusan untuk menyingkir zarah terampai yang tertinggal kat sini. Alright. Okey. Dan yang terakhir adalah pengklorian membunuh mikroorganisma kat sini. Yang terakhir ada itu pengagihan. Pam Florida menggerakkan reputan gigi. Okey. Logi rawatan air. Cikgu tak boleh nak buka lah. Okay, tak apalah. Cikgu tak boleh buka video ni. Tak apa. Okey, so kita akan tengok sistem bekalan air lah. Cara-cara memulihkan air. Pilih air mandi dengan cepat. Tutup paip semasa memburu segi. Ini ada cara memelihara air lah, supaya air kita tidak melakukan pembaziran terhadap bekalan air. Satu lagi adalah
taman. Basuh kereta dengan menggunakan air dalam baldi. So maksudnya janganlah gunakan air yang berterusan untuk kamu basuh kereta itu. Kamu boleh gunakan baldi untuk mencuci kereta, dan bila bersih dan baru kamu boleh tuang dengan air yang sikit. Dan pula basuh pinggan mangkuk dalam sinki yang dipenuhi air. Maksudnya basuhlah pinggan tu dalam sinki yang penuh dengan air. Menggunakan mesin basuh dan mesin basuh pinggan apabila penuh sahaja. Okey. Memelihara kualiti air, okey, pencemaran air. Lumpur, okey, lumpur dan pasir mengalir ke sungai disebabkan aktiviti pembinaan dan penebangan hutan. Kesan sungai menjadi cetek dan air berlumpur. Buangan domestik, sampah dan kumbahan tak dirawat kesan menyebabkan penyakit seperti kolera dan tifoid. Okey, bahan buangan pertanian. Racun serangga dan baja dibuang ke dalam sungai, kesan alga membiak dan mengurangkan kandungan oksigen. Tumpahan minyak pula, tumpahan daripada kapal dan tangki, kesan membunuh hidupan akuatik dan burung laut. Sisa perindustrian pula, sisa bahan kimia, logam dan bahan radioaktif, kesan membunuh dan meracun hidupan akuatik menyebabkan penyakit dan kanser. So ini adalah bentuk-bentuk pencemaran yang berlaku di alat pada masa kini. Right, so kita haruslah mengelakkan supaya bekalan air tu tidak tercecas. Okey, masih lagi dalam subtopik pemeliharaan kualiti air, cara mengawal pencemaran air, pencegahan. So, ada 3 cara, iaitu satu yang pencegahan, melaksanakan sistem pembuangan kumbahan dengan teratur, merancang kawasan industri dan perumahan dengan teratur, penguatkuasaan, menguatkuasakan undang-undang baru, dan terakhir adalah pemantauan, pengawasan udara dan laut untuk menghalang tumpahan minyak atau pembuangan sisa. Okey, pemeliharaan dan pemuliharaan kualiti air, pendidikan. So, dengan cara pendidikan iaitu seminar dan kempen, penguatkuasa undang-undang yang tegas, menghukum dengan tegas orang-orang yang tidak mematuhi undang-undang, penggunaan teknologi penjimatan air, pengairan titisan, maksudnya kita gunakan teknologi yang dapat menjimatkan air, pelupusan sampah yang teratur, memusatkan sistem pelupusan sampah, bukan kita buang sampah tu di dalam sungai itu semua. Membersihkan sungai tercemar, mengadakan gotong royong membersihkan sungai. So, ini sepatutnya adalah tanggungjawab kita sebagai manusia adalah untuk memastikan sungai-sungai di sekitar kita, di sekeliling kita bersih. Sebab itu adalah sumber bekalan air kita. Alright? Okey. Itu saja untuk topik 5. So, kita sudah habis cover untuk topik 5, air dan larutan. Dan hari ini, topik yang terakhir yang kita belajar adalah alkali dan cara-cara untuk memelihara dan memelihara air. Okey, cikgu harap sedikit sebanyak pembelajaran hari ini dapat membantu kamu dalam memahami perbezaan antara asid dan alkali dan bagaimana cara langkah proses air bersih itu dapat kita minum, dan juga cara-cara untuk memastikan alam sekitar ini terjaga, dan sedikit sebanyak menjentik hati kamu untuk menjaga sungai kita, sebab itu adalah salah satu sumber kepada bekalan air kita. Itu saja untuk kelas hari ini. Sebarang yang tidak faham, kamu boleh terus PM cikgu atau komen dekat bawah section YouTube cikgu. Okey.